Discord tu. Okay. Saya repeat lah. Saya repeat. Kamu open kamu punya assembly file. Okay. Yang ni saya dah lukis last week. Based on figure, 2D figure, pandangan tepi dan pandangan atas. Tu salah satu cara untuk gantikan scanning lah, 3D scanning. Okay. Kita boleh dapat juga sekejap. Okay. Kita boleh dapat juga bentuk yang kita nak berdasarkan 2D figure, pandangan atas dan pandangan tepi. Tak menjadi masalah sebab part ni pun dia tak adalah high precision punya part tau. Jadi kita boleh menggunakan Sketch juga menggantikan 3D scan, 3D cloud data. So saya dah detailkan dia. Kira saya yakin lah saya punya mouse ni akan berfungsi dengan baik lah. Okay. Okay, nak print dia cuma ni je. Dua bahagian ni je. Top cover dengan bottom cover. So apa yang saya buat, saya right click dekat komponen tu. Saya pergi dekat nama part tu. Ada objek dekat belakang tu. Kamu pergi kat sini lah. Pergi open in new window. Dekat sini, barulah kamu boleh pergi file save as STL. Okay. Saya namakan bottom cover lah. Okay. Saya save. Okay. Dan repeat untuk part yang kedua. Top cover dia. Okay. File save as. Ambil format STL. Okay. Okay. Kena pasti lah dekat mana kamu locate benda tu. So ni ada, dekat sini ada. So apa yang kamu boleh buat, kamu open dekat Cura Ultimaker punya software. Dekat mana saya save? Okay. So saya masukkan apa cover ni, open. Okay. So secara automatik dia akan letakkan komponen tu dekat base plate ni. Yang orang panggil base plate lah. Okay. So dekat sini kamu boleh adjust dia kalau perlu. Okay. Lagi satu, bila kamu tengok ada ruang yang banyak, kamu tak perlulah satu komponen kamu print satu. Kamu boleh masukkan lagi satu komponen, iaitu bottom cover ke dalam file yang sama juga. Okay. Okay. So dalam pada masa yang sama kamu boleh masukkan beberapa komponen lah untuk kamu print sekaligus. Tak perlu buat satu komponen satu dan masuk pula lagi satu file, satu komponen, jadi lambat. Ini cara yang cepat lah untuk kita print dengan cepat lah. Okay. As long as dia punya batch size tu cukup, selagi boleh cukup tu kamu boleh try masukkan. Kalau dia jadi colour kelabu macam tadi tu, maksud dia dah lebih daripada limit lah.
Okey. Jangan lupa untuk kita kena ambil jenis mesin yang kita nak print ya. So cara nak masuk dia, kamu pergi kat manage printer, kamu pergi kat printer, kamu add, ambil yang non network lah, sebab dekat Unimap kita baru order lah yang ada network, maksud dia boleh print menggunakan wifi saja, send file menggunakan wifi saja. So kamu ambil, cari Creality 3D ni, dan jenis printer kita ada dua. Yang elok, yang masih elok adalah Creality Ender 3. So ambil yang ni. Okey. Lepas tu add je lah. Mungkin semester lepas kamu ada add, tapi nanti kamu update, nanti kamu kena add semula lah. Okey. Bila dah masuk kan, kamu boleh drag, kamu boleh scale kan, kamu boleh rotate kalau kamu nak, kamu boleh mirror. Tetapi lah, okey, untuk drag ni macam saya nak adjust, nak bagi masuk lagi komponen dalam display ni. Untuk scale, kalau saya nak kecil atau besarkan design saya tu, so far memang saya nak one to one, sebab saya dah lukis pun menggunakan size yang betul berdasarkan figure yang saya import masuk dalam Katia. Kalau nak lari pun dalam 0 point something lah, tak jauh sangat, sebab saya guna figure. Okey. Okey, untuk rotate ni nanti saya tunjuk. Kemungkinan kamu kena rotate kan untuk dapat masa printing yang paling optimum. Okey. Sebelum kamu setting semua benda ni, dekat sini kita ada dia punya preference lah. Untuk kita setting temperature, nak kena ada support, tak ada support, nak kena ada rough atau brim. Okey, ni adalah preference dia. Okey, untuk preference ni, dia ada custom selection ni, based on apa yang kita select, dia akan display dekat dalam ni lah, apa yang kita select dekat sini. Basic dia keluarkan yang basic saja. Tapi yang basic ni adalah yang penting lah. Selalunya yang ini yang kita akan main, yang basic ni. Okey. Manakala kalau untuk advance, ada beberapa setting yang dia on dan akan display kat sini dan kita boleh main. Kalau kita dah well dengan 3D printing punya proses lah. Okey, dan juga ada expert dan juga ada all. Lagi ke bawah lagi banyaklah setting yang kamu boleh set. Okey. So untuk yang ini kita pergi basic dulu. Okey. Okey. So kita kena identify apa yang kita nak bila masa kita nak buat prototype. Adakah kita nak tengok appearance? Adakah kita nak tengok fitting saja? Ataupun kita nak appearance dan juga fitting? Ataupun kita nak test dia punya durability, testing, kita nak buat test dekat dia. So kita kena identify. Okay, sekiranya saya tunjuk case by case lah. Kalaulah saya nak appearance pula terbahagi kepada dua, sama ada kamu tak mau buat post processing ataupun finishing proses selepas kamu print. So kedudukan yang macam ni adalah yang paling optimum lah, sebab dekat bahagian yang visible untuk kita tengok, dia tak ada support lah. Okey, ataupun kurang dia punya support. Okey, ataupun kamu nak test fitting saja, so appearance tu nombor 2. So kamu boleh terbalikkan dia, nak dapatkan printing time yang paling optimum lah, paling pendek.
Ataupun kamu nak tengok appearance tetapi kamu ada finishing process lepas tu. Kamu nak spray dia sebab kamu nak present dekat management katakan. So dia tak menjadi masalah kalau kamu nak terbalikkan benda ni untuk dapatkan printing time yang optimum. Ataupun kamu nak test fitting saja. Fitting tadi saya dah bagi contoh. Ataupun kamu nak test dia punya durability lah. Kamu nak test, nak buat impact test ke. So dekat situ kamu kena main dengan dia punya infill. Infill percentage ni. Infill percentage ni maksud dia bahagian dalam dia tak 100% print. Bahagian luar dia jadi macam shell dekat dalam. Okay. So kita ambil contoh ni case yang ideal lah, paling mudah. Katakan saya ambil saya punya nozzle adalah 0.4 mm. Okay. Sekarang ni ada 0.4, ada 0.6, ada 0.8. 0.6 tu baru lagi. Bila saya update baru saya perasan ada 0.6. Okay. Tapi saya ambil 0.4 lah. Okay. Layer height saya ambil standard quality je. Kalau saya nak super quality, dia punya layer height dia lagi pendek lah. Maksud dia lagi halus. Kalau dynamic, dia tebal sikit dia punya layer height. Kalau standard 0.2 je lah. Dan kalau kita nak low quality, dia lebih tinggi lah. Okay. Lagi kasar dia punya, lagi tebal dia punya layer height, lagi cepat printing time. Sebab tu kita kena identify apa yang kita nak. Okay. Okay. So saya guna standard quality 0.2 dia punya layer height. Dia punya wall thickness bahagian luar yang appearance ni, dia punya ketebalan thickness dia adalah 0.8 dia akan buat. Sebenarnya tebal ni tak silap saya 2.5 ke 2. 2.2 saya rasa 2 mm. Tapi dia akan buat dinding dia 0.8, baki dia buat dalam bentuk infill tu. 20%, dia tak 100% fill untuk ke semua 2 mm thickness part kamu. 0.8 je yang dah akan penuh, yang lain dia semua 20% je penuh. Okey. Kalau misalnya kamu tak memerlukan kamu tak perlu buat testing, impact testing, bukan tujuan kamu untuk buat impact testing, so kamu boleh guna 20% lah sebab dia menjimatkan masa. Kalau kamu nak buat impact dan kamu identify material dah, katakanlah kamu guna ABS, so kamu kena guna ABS, kamu buat 100%. So try buat impact, tengok macam mana kan. Okey. Material. Okay, material ni macam saya cakap, yang paling penting kita kena tengok dia punya processing specification dia. Okay. Macam printing temperature dengan build plate temperature. Benda ni ada dekat material yang kamu order, atau kalau tak ada, kamu boleh Google je. Ni contoh datasheet yang saya dapat sebab saya nak guna PLA. Tujuan saya nak present dekat management dan juga saya nak buat fitting test. So saya gunakan PLA, saya perlukan appearance yang cantik dan saya decide appearance saya tu saya nak buat finishing process ataupun post processing lah. Okay. Okay, top bottom thickness ni memang 0.8 lah sebab kita gunakan layer height dia 0.2, so maksud dia 4 kali dia akan layer kan. Sama juga macam dekat sini, wall dia 0.8 tapi kita guna nozzle 0.4, so 2 kali layer lah maksud dia. Okay. Okay, yang ni adalah ideal punya ataupun yang selalu saya gunalah 200 degree untuk temperature PLA dan juga bed temperature dia ataupun build plate
kita panggil bed temperature ataupun build plate temperature 50 degree. Okey, printing speed saya biar default. Saya tak pernah ubah benda tu sebab kadang-kadang kita takut material kita tak habis keluar, dia dah bergerak dah kan. So dia akan tertarik material tu tau, instead of dia lekat dekat layer yang sebelum, previous layer dia. Okay, fan speed memang kalau ikut processing specification material tu dia suruh kita on, dan kita boleh on 100% lah dia punya fan speed. Kita juga boleh off kalau kita tak mau, tetapi cooling time dia makan masa lah sikit. Okey, dan dia kemungkinan akan menyebabkan kalau tak sesuai material kamu tu ataupun dia punya printing speed tu cepat, dia melt, dia dalam keadaan melt lagi, dia akan sengit lah kadang-kadang sebab dia tak, bila terlalu berat kan layer by layer sampai atas, yang bawah tak kering lagi, dia akan sengit. Okey, so benda macam tu kita nak elak lah, sebab kalau tidak memang tak okey lah kamu punya prototype. Okey, okey, support ni untuk bahagian-bahagian yang overhang. Masuk overhang tu, kalau kamu tengok dekat bawah ni, yang colour merah ni, dia overhang, dia hanging. So dia perlukan support. Bahagian yang ada colour merah tu dia perlukan support. Kalau dia tak ada support, dia memang akan jatuh. Dia tak boleh nak ni lah, dia tak ada support, dia tak boleh nak, dia memang jatuh ke ni lah, base plate ni. Okay, so kena ada support. So bila kita klik support, dia akan tanya kita nak everywhere tu, setiap yang colour merah ni akan ada support, atau kita nak yang touching base plate ataupun build plate kita saja. Maksud dia bahagian yang tak touching dengan build plate ni tak ada support. Contohnya bahagian dalam ni dia tak akan buat support sebab dia tak touch build plate. Okey, dan berapa degree yang akan start, berapa degree yang akan ada support. So saya letak 45 degree ke bawah, kena ada support. Kalau 45 degree ke atas tak perlu support. Okey. Okey, brim ni adalah plate dekat bawah ni. Selalunya kita letak supaya kita senang nak tanggalkan material tu sekaligus. Okey. So kata kita ada macam-macam, kita ada skirt, kita ada brim, kita ada ruff. Kamu boleh pilih lah. Okey, untuk ruff ni impossible sebab ruff tu dia buat untuk satu bahagian saja. Dia tak boleh nak detect untuk kedua-dua komponen. So tak pergi, saya letak brim dulu. Katalah kamu dah setting ni, kamu tekan je slash. Bila dia slash, maksud dia akan generate G-code layer by layer untuk kamu punya part lah, untuk dia print. Okay, kamu boleh tekan preview. So dekat sini kalau kamu tengok 11 hours 23 minutes. Okay, sekejap sekejap Okay, so kamu boleh tekan preview. Okay, kamu boleh, sama ada kamu nak play dekat sini, kamu boleh tengok dia printing layer by layer lah. Okay, ataupun kamu boleh drag dekat sini. Kamu boleh tengok setiap layer tu. Okay, masuk brim tu yang saya tunjuk ni. Bawah ni. Bawah tu adalah brim. Kamu boleh tengok ni lah dekat sini. Color scheme ni dia akan tunjuk inner wall tu yang mana helper tu support kamu yang color biru ni. Shell bahagian mana yang akan shell. Infill tu yang color orange, kamu boleh tengok lah. Kalau kamu zoom, dalam tu infill. Okay. Okay, ini adalah contoh
secara direct saya buat. Okay, 11 hours ni orang kata separuh hari lah, dia akan siap untuk 2 komponen ni. So saya nak try untuk dapatkan printing time yang paling optimum. Apa yang saya boleh buat, saya tengok orientation dia. Sebagai contoh, tadi saya tak buat ni lah. Support. Saya ambil everywhere. Okay, saya slash mula. Sebab saya takut bahagian dalam ni akan jatuh kalau tak ada support. Bahagian dalam yang saya cakap tadi tu. So dia akan jadi 12 hours, 80 minutes. Okay, bahagian dalam ni dah ada support. Support ni memang mudah lah untuk kita tanggalkan selepas kita print. Okay, so tak kisah. Okay, macam saya cakap tadi, saya nak appearance dia cantik dan saya akan buat post processing dan finishing, dan juga saya nak test fitting. So saya tak jadi masalah kalau saya nak terbalikkan saya punya part untuk dapatkan printing time yang paling optimum. Apa yang saya buat, saya klik dekat bahagian part yang saya paling mudah lah nak tengok sekejap. Kita pergi dekat prepare balik. Okay, kita klik dekat bahagian yang kita nak. Kamu ambil rotation. Okay. Okay, saya nak, kalau kamu tengok dekat sini, bahagian sini ni dia tergantung kan. So saya rasa saya boleh rotatekan dia sikit. Padam snap ni kalau dia snap tinggi, cepat sangat. Dan bila saya rotate, dia automatic dia akan duduk dekat base plate tu. So kedudukan macam ni saya rasa macam dah okey dah. So saya try slash lagi sekali. Okay, saya preview. Daripada 12 jam 25 minit tadi tak silap, dia jimat dah sejam. Bila saya rotate sikit je, saya rotate bahagian ni, saya rasa macam saya tak puas hati. Saya nak cari lagi. Okay, tak apa, saya cari lagi. So saya pergi dekat prepare, saya klik dekat sini. Saya nak dia rotate bahagian sini pula 180 degree. Saya terbalikkan dia 180 degree. Saya nak try slash. So daripada 11 jam 23 minit tadi, saya dapat jimat lebih kurang 2 jam lagi bila saya terbalikkan saya punya part ni. Okay. So saya rasa saya dah berpuas hati. Saya rasa inilah yang paling optimum. Saya tak mau terbalikkan ni sebab belah dalam ni lagi banyak support lagi yang dia nak kena build kalau saya terbalikkan. So saya fikir logik, kalau saya terbalikkan dia lagi banyak support, lagi lama lah. So saya tak terbalikkan. So saya rasa yang ni yang paling okey. So saya preview. So saya rasa yang ni yang terbaik lah. Then saya save je lah. Save to this G-code file. Okay. Saya letak dekat desktop dulu. Okay. Okay. So dia dah generate dah saya punya file. Mana file saya? Ini kot. Okay. Yang ni file saya masukkan dalam memory card yang 3D printer punya, dan saya masukkan, saya print je lah. So nanti kamu bila kamu buat slicing file ni simpan dulu.
andai kata boleh datang Unimed guna lab, kita pergi print je. Okay? So simpan dulu. Katalah dah habis semester pun kamu simpan je file ni. Nanti kita boleh kita buat apa ni? Kita guna 3D printer tu untuk kamu setting sendiri 3D printer tu. Okay. Okay, Cik. Simpan je dulu. Sebab untuk print sebenarnya tak susah. Kamu cuma nak setting dekat 3D printer tu, cumanya kamu nak kena setting dia punya base plate dia supaya tak sengit. Maksudnya kamu kena buat leveling menggunakan kertas. Saya ada video, saya attach dalam Google Classroom. Kemudian kamu nak masukkan material filament tu je supaya terkeluar sikit daripada nozzle tu. Dan bila semua tu dah okey, kamu select je file dekat memory card tu. Sekejap kamu tekan print je dan dia akan print mengikut kamu punya preference yang kamu dah setting lah. Okay? Alright. So saya rasa yang ni yang paling optimum lah sebab saya nak test fitting dan juga saya nak appearance dia cantik dan saya decide appearance saya tu ada post processing dengan finishing process lah. Saya nak spray dia. Maksudnya saya akan sanding dia, saya akan padam dia punya layer punya mark kan. Saya guna filler dan saya akan spray lah. Macam yang kamu buat mockup tu. So saya tak jadi masalah kalau dekat bahagian appearance saya terbalikkan dekat bahagian ni. Sebab saya nak sanding balik nanti. Okay? So ada soalan tak? So nanti kamu setting kamu punya projek pun macam tu. Dah ada 3D data, save as STL, import masuk dalam ni dan guna setting mengikut apa yang kamu rasa okey lah. Dan dalam report saya nak tengok ada berapa jam dan berapa material yang digunakan. Okey, ni bahagian ni. Tolong print screen bahagian ni. Okey? Ada soalan tak? Tak ada, Cik. Tak ada? Cik. Ya. Ni saya nak tanya hak minggu lepan sebab saya buat tak jadi. Tapi saya lukis lain lah. Tapi lukis lain pun tak jadi. Yang apa? Apa dia tu? Sasat. Kita nak import. Part yang kita nak import gambar tu. Okay. Saya tak boleh import. Kenapa? Tak boleh import? Tak boleh import. Okay. Kenapa? Okey, tak apa. Saya padam ni saya. Kamu dah ada gambar dah? Betul tak? Ya, dah lah. Okey, kamu pergi dekat shape, kamu masuk sketch tracer ni, dah masuk dah? Ya, masuk lah. Okey. Then kamu ambil create an immersive sketch ni. Ya, betul. Dah masuk lah? Macam cik dia keluar gambar, ada gambar cik. Kamu punya jadi macam ni? Okey, sebab view kamu ni, kamu kena ambil shading with material. Allah. View kamu bawah ni. Kamu ambil shading with material, barulah gambar tu nampak. Kalau kamu ambil view lain, dia memang jadi blur macam ni lah. Oh, view shading ni. Tak, tapi masalahnya dia macam saya nak cari gambar pun tak ada. Dia jadi tak ada. Dia jadi tak ada.
Kamu save as format apa? JPEG. JPG ke JPG. JPEG? JPEG Kamu tukar kepada ni, kamu tengok ni yang dia bagi ni TIF, BMP, JPG, RGB, PSD ni. Oh, kalau JPEG tak boleh Tak boleh lah, kamu ambil JPG. okey. Okay. Okey, Kamu baik. tahu kan macam mana nak save as kan? Guna snipping tu pun boleh. Ya. Okay. Okay, baik. Alright, sama. So far yang saya duk tengok Hazman lah. Dia seorang je lah yang cuba menggunakan metod ni. So try lah sebab saya rasa mudah lah. Saya tunjuk contoh dekat kamu sambil mengajar pun dalam 1.5 jam macam tu je. So saya anggap kamu boleh buat dalam 3 jam, 5 jam macam tu. Saya rasa dah settle lah, dah boleh pergi print lah. Sebabnya dia tak perlu kamu try tak okey kan. Dia ikut balik macam tekak je lah. Ya? Macam tekak lah. Macam tekak lah. Macam 3D scanner juga. Macam 3D scan juga. Tapi 3D scan tu complicated lagi lah. Cuma dia lagi precise lah. Yang ni dia mudah lah. Bagi saya lah. Apa yang saya tunjuk yang minggu lepas tu, yang saya rasa paling mudah lah untuk kamu. Cumanya apa yang kamu perlu buat, kamu tengok betul-betul video tu balik dan cuba lukis sedetail macam ni. Ini harapan saya lah. Even saya dulu product design pun saya tak sampai tahap setiap projek lah. Sekejap saya tunjuk tu. Cuba lukis dengan dia ada slot untuk PCB, slot untuk bateri dan juga benda ni stick apa ni untuk kamu tekan button ni kan. Rig ni pun saya buat reverse engineering lah, saya tiru balik lah. Bukannya saya lukis bentuk ni memang bentuk asal, cuma bahagian appearance je saya ubah. Yang tu pun saya ambil daripada Google punya image kan. Saya try lukis balik dengan boss screw, cuba try buat sehabis baik macam tu. Sebab ini adalah actual, maksudnya bila kamu boleh lukis macam ni, inilah apa ni yang kamu akan apply masa kamu kerja nanti. Kalau kamu tak percaya kat saya, kamu boleh tanya Dr. Norma. Dr. Norma ada ke? Dia tak habis setakat appearance saja. Belah dalam ni kamu tak consider. Kamu tak consider existing part yang kamu nak pakai balik. Dia dia bukan design suka hati lah orang kata. Dia banyak constraint dia. Okay? Boleh kalau kamu katalah kamu ada complicated apa ni orang kata new punya all new punya mouse. Contohnya mouse kamu tu bahagian prism ni dia tak sentuh dekat, dia tak serapat dengan apa ni base. Dia boleh tergantung. Tapi new teknologi pula lah, you kena cari pula macam mana nak bagi benda ni boleh jauh daripada base ni baru dia activate dia punya laser. Iaitu problem dia, dan benda tu akan jadi mahal lah kalau new teknologi. Okay, kalau kamu perasan pattern industri sekarang ni, kata kamu design all new Honda ataupun all new Volvo ataupun Geely kan, actually engine yang dia pakai tu
selalunya dia carry forward daripada previous punya engine je. Dan engine yang katalah dia katakan new engine. Actually dia punya basic layout dia semua sama, cuma mungkin dari segi sisi, piston size dia berbeza, mungkin dari segi clutch. Sebelum ni wet clutch dia pakai dual clutch, dry ke. Tapi dia punya layout, susunan tu semua sama. That's why kalau kamu beli motor SYM dengan EX5, kalau kamu biasa tengok, kamu akan tengok part ni sama lah. Sama juga clutch Modenas boleh pakai dekat Yamaha boleh pakai kat Modenas, macam tu lah. Sebab dia pakai on a shaft punya existing part. Kita tak akan buat semua baru lah sebab dia memakan kos. Dia bila kita nak compete ni selalunya kita main dengan market segment target user. Okay. Dan kalau ada new teknologi tu macam telefon boleh dah, skrin dia boleh lipat apa semua tu, for sure lah yang itu all new kan. Tapi tengoklah harga dia 6,000. Dia takkan jadilah 3,000. Macam tu lah. So far tak salah apa yang kamu buat kalau kamu nak all new design pun. Tapi saya nak tengok the end of the process kamu ada slicing file yang orang kata hampir complete lah, at least hampir complete function. Dan apa yang kamu design tu sama dengan apa prototype kamu dengan slicing file lah. Kita punya end of project ni lah kita punya end. Kalau ada kesempatan next semester boleh masuk lab, bawa je file tu, cakap sir kami free ni, kami nak guna 3D printer, saya pergi layan. Tak ada masalah, jom kita pergi print. Ambil lah 2-3 file kawan-kawan kamu punya, kita pergi print. Sebab saya yakin kamu akan cakap, oh macam ni je. Okay. Kalau benda ni susah, 3D printer ni susah, dia tak akan jadi essential punya proses untuk buat RP lah. Okay. Sebab dia terlalu mudah. Dia sangat mudah lah. Cumanya kita kena nak mahirkan dia tu. Even saya pun masih dalam nak belajar lagi menggunakan semua benda ni. Sebab saya tak pernah lagi print. Saya padam ni tengok apa jadi. Padam ni apa jadi. Selalunya yang itu memang saya baca paper je lah. Apa yang orang dah buat kan. Okay. Research paper lah. Maksud saya bukan paper newspaper. Okay. Kelas ada soalan tak? Ada constraint ke apa ke? Kelas. Okey, untuk kalau tak ada soalan ataupun tak ada nak beritahu constraint apa, lab untuk 3D data minggu depan submit. Okey, lab untuk slicing file ni lagi 1 minggu submit. Okey, so kelas untuk lecture pun dah habis. Lab work ataupun lab activity kita pun dah habis. Cumanya saya akan tunggu kamu punya lab report 3D, lab report slicing dengan projek. Okey, untuk projek, apa yang kamu buat report untuk studio, saya nak sama. Cuma kamu add bahagian slicing file ni. Sebab kamu akan buat report untuk design studio kan, sampai chapter sampai mana yang Madam Tika minta. Plus Animation, render. Dia maksud dia ada 3D kan? Okay, 3D kamu memang cover bahagian saya, memang dah ada dah. So yang tak ada bahagian slicing file je lah kan?
kamu just add bahagian slicing file ni. Apa yang kamu ada report untuk lab test kamu tu, yang kamu buat report tu, yang saya gunakan sebagai lab test, kamu copy masuk dalam report tu je. Okay? Cuma ada penambahbaikan lah. Explain pun explain secara general je. Okay? 3D kena perlu step tak? Ya, macam mana? 3D macam dulu kan kita buat step by step lah. Apa yang nak kena tekan, nak kena screenshot masuk. Hak ni kena buat? Yang ni kena buat juga, tapi jangan macam dulu untuk CAD punya report sekali dengan ni lah kan, RP punya report. Apa ni, saya memang access untuk CAD, tapi yang ni just jangan terlalu detail lah. Maksud dia macam mana kamu, contoh, okay, macam mana kamu start. Mula-mula buat surface, okay. Lepas tu surface tu kamu tekap. Jadi setiap surface yang kamu tekap untuk next surface tu tak payahlah tunjuk dah. Okay. Faham tak? Benda yang berulang tak payah kita tunjukkan. Okay? Okay, not. Lepas tu macam lepas dapat surface, apa yang kamu buat? Kamu solid. Macam tu lah kan. Apa ni, benda solid yang katalah ada 2 part. Satu part dah solid, kamu dah tunjuk contoh. So lagi satu part tak payahlah tunjuk. Okay? Yang lagi satu part tu tunjuk dekat result lah. Okay? Yang total semua part tu. Alright? File Artimaker tak ada pun saya cari. File Artimaker tak ada. Oh, saya tak assign lagi ya. Sekejap. Saya assign sekarang. Okay. Error. Okay, dah assign. Alright. Okay, kalau kamu nak tahu, dekat sini juga, kalau saya gunakan view ini, actually saya dah render lah. Untuk mouse saya menggunakan Katia. Okay. Kalau kamu tak mau gunakan keyshot, kamu boleh guna Katia, tapi hasil dia ni untuk render saja. Untuk animation saya tak suggest kamu guna Katia sebab memang lagi berat lah, sebab dia bukan specialized untuk buat animation video actually. Dia buat animation tu just untuk tunjuk macam mana dia pasang ataupun nak buat kinematic animation, dan dia agak susah berbanding dengan keyshot. Memang agak susah sebab nak kena define koordinat apa semua, dan you kena record setiap pergerakan tu, memang agak susah. Dan bila kamu nak rotate dia macam tu, kamu kena assign satu kamera, dan dia akan kita combinekan semua kamera tu menjadi satu motion. Dia agak susah. Tapi untuk render saya tak rasa dia susah lah. Kamu boleh assign material. Katalah kamu kata yang ini adalah, kamu boleh assign je material. Okay. Ini dalam ambil assembly design. Kamu boleh apply material, kamu drag je. Tak ada screen. Tak ada screen eh? Kamu masuk assembly design, kamu boleh apply material dekat sini. Kamu drag je, katalah kamu nak bathroom floor dekat part 1 ni. Oh, sini dah ada dah. Okay. So dia jadi macam tu. Kamu drag lah bathroom floor. Okay. Katalah kamu nak dia ada color.
So kamu boleh pilih color kat sini. Ataupun kamu nak memang ada color plastik. Plastik punya material ada kat sini. Okay. Kamu just pilih je. Kamu drag. Okay. Then, katalah macam ni, kamu punya part. Kamu pergi masuk dekat sini. Dekat sebelah. Tu ada ikon kamera ni. Photo studio. So, saya nak letak dia dekat meja lah. Okay. Dekat sini kamu boleh pilih background lah. Setiap ikon ni. Dekat render ni kamu boleh pilih background. Ataupun kamu nak import masuk background lain pun boleh juga. Pergi dekat custom ni. Kamu pergi dekat background ni. File ni. Kamu boleh pilih. Kamu nak ambil background mana lah. Kamu ambil lah daripada Google ke apa kan. Just kamu boleh insert je lah. Kalau macam contoh saya nak masukkan ni. Dia masukkan yang tu lah. Okay. Ataupun kamu boleh ambil je dekat mana-mana yang dah ada dalam Katia ni. So kamu positionkan dia. Kamu boleh main dia punya cahaya. Kamu nak satu lampu, dua lampu ataupun nak off lampu pun boleh. Okay. Dan kamu nak kualiti dia berapa? Kalau kamu nak high quality, kamu ambil high. Low, medium, kamu ambil high lah. Dan kamu tekan OK. Kamu capture je dekat mana yang kamu nak dia render. Katalah bahagian ni saja. Dan render. Tekan render. Okay, tak jadi jugalah dia punya ni. Mungkin grafik dia tak okey. Bila saya render, saya punya komputer akan bising lah sikit kan. Saya ambil background lain. Okay. So, jadilah saya punya render file. Saya save dalam JPEG. File quality. Stop. Okay, boleh. Animation boleh pakai? Animation saya tak suggest lah guna Katia. Apa yang boleh minimize lah masa untuk render tu? Ada app tak? Saya tak pastilah. Saya rasa Keyshot tu dah memang cukup bagus lah. Cuma kamu frame per second dia tu kamu kurangkan lah. Janganlah 1 second sampai 50 frame dia nak render memang lama lah. Buatlah 1 second tu 10 ke 20 ke. Cuma dia takkan smooth lah, tapi dia akan bergerak. Cuma dia pergerakan dia takkan smooth lah. Kalau 1 second sampai 50 frame, 100 frame memang sakit lah dia nak render. Okay. Lagi satu kualiti video tu mungkin kamu boleh kurangkan sikit. Macam tu lah. Masa optimal selalu berapa second, berapa minit je? Apa benda? Untuk render ke atau video? Animation selalu kalau untuk production selalu berapa second dia buat, berapa minit? Untuk production kita tak buat animation. Untuk presentation kita buat animation. Untuk marketing tak pakai? Dalam 30 second kalau banyak part yang kamu nak combine lagi lama lah. Kalau sikit je bawah 30 second pun boleh. Oh, untuk nak
Kamu larat nak tengok benda, katalah macam saya ada 2 part. Saya nak dia assemble satu part ni ke satu part, lepas tu saya nak rotate 5 minit. Kamu larat ke nak tengok? Tak. Macam tu lah maksud dia. Mungkin 10 second, mungkin 15 second, macam tu je video dia. Okay, noted. Apa ni, soalan lain ada tak? So nak tanya, Ya. kalau apa dia yang untuk 3D model mouse ni, Ya. guna method lain boleh tak? Selain daripada yang video yang saya bagi. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Sebab saya tak akses macam mana saya ajar, macam tu kamu kena guna. Melainkan iaitu untuk subjek CAD. Okey? Kamu boleh menggunakan, saya nak kamu guna CATIA juga. Cumanya saya tak kisah as long as kamu guna pakai masa kamu belajar CAD dulu. Boleh faham? Okey, faham. Dan make sure janganlah disebabkan method yang kamu pilih tu kamu punya physical model lain, kamu punya digital model lain. Kita tak maulah macam tu kan. Kalau boleh biar nampak sama lah kan. Okay? Baik. Try yang terbaik. Okay? Kalau tidak, no point macam saya cakap lah. No point kalau kita buat prototype yang kamu design tu macam ni, tapi yang keluar prototype macam ni. Pernah tak kamu dengar case dekat Proton pernah jadi macam tu? Masa dia buat preview. Tak pernah pula. Okey, designer dia yang masa dia buat tuah, Proton tuah, designer dia daripada Italy tau. Tapi bila masuk production, masuk R&D buat yang masa tuah tu dia konsep sajalah. Kira dia macam mock-up lah, clay model lah orang panggil, tapi dah nampak macam finish product lah dia buat. Masa dia present tuah tu, semua orang wah cantik. Sekali bila masuk untuk product development, lalas dia keluar lain. So designer dia cakap, yang ni bukan yang aku design. So jangan letak nama aku. Faham tak? Sebab yang keluar tu lain daripada apa yang dia intend. Okay? Yang itu case Proton lah, dan benda tu betul lah. Benda tu jadi isu, saya dapat tahu pun sebab saya bawa group company yang sama. So benda tu tersebar lah. Kita bayar designer tu mahal tau. Gaji dia untuk design benda tu berjuta. Tapi lalas keluar lain dan designer tu pun tak bagi guna nama dia. Okay? So kita tak mau jadi macam tu lah. At least tu adalah 95% tu sama. Sekejap ah. Okey, ada soalan lain tak? Kelas, ada soalan lain? Dah habis pergi mandi, Pak. Senyap ada tak ada Clear kot. Ada. Ada ah. Ada nak tanya projek ke macam mana ke? Sir, Ya. kalau kat Katia kan, warna mouse tu kena sama kot ke? Apa ni, kalau dekat Katia? Dekat Katia tak perlulah, tapi untuk presentation macam rendering tu kena samalah. Tapi dalam Katia tak perlu sama.
Maksudnya kena sama yang kita buat tu lah. Ya, betul. Oh, okey. Untuk rendering saya tak tengok rendering. Okey. Yang apa ni, saya nak tengok features yang ada dekat kamu punya design kena ada juga dalam 3D data kamu. Okey? Okey, sir. Lain soalan? Kalau tak ada soalan, so macam saya cakap tadi, kamu ada hutang lab 3D, lab slicing, projek dan juga test 2 untuk subjek RP ni. Test 2 dengan Madam Tika, projek saya dengan Madam Tika, lab 3D dengan lab printing ni saya. So due date semua saya dah letak dah. So try lah follow due date tu. Okay? Okay, sir. Alright. Jangan stres-stres sangat. Kamu tak kerja kilang ni. Malu lah, muda-muda dah koyak lah. Apa ni, kerja kilang. Kamu tahulah azab dah. Bukan saya nak takutkan. Bukan nak takutkan kerja kilang tu susah. Kalau maksud dia dekat kilang ni kita setiap masa yang apa ni, setiap duit yang dia bayar tu, dia nak kita kerja tau. Okey? Dia nak kita kerja. Nak kena ada hasil. So saya dulu product design juga. Saya sendiri mengakulah banyak sangat projek. Dulu lain subjek, lain satu projek. Kadang-kadang benda yang sama saja saya rasa. Tapi bila saya masuk kerja, saya tak terkejut lah. Saya rasa macam okey. Dan banyak even kawan saya sampai ke Jepun dah pun boleh. Yalah, saya pun company Jepun juga. Produa pun company Jepun juga. Cara budaya kerja Jepun ni Teruk Jepun je. Dia kena Jepun teruk. Kaizen. Dia kena Amerika juga. Relax. Work smart lah mereka. Yalah, tapi Amerika dia tak sebanyak Jepun punya company tau. Yang itu problem lah. Betul. Tapi Amerika banyak establish lah. Global. Dia banyak. Tapi R&D dia memang tak letak dekat Malaysia. Sebab dekat sana pun dah banyak. Dia selalunya R&D dekat negara dia orang lah. Production je dekat sini. Betul tak? Betul. Tapi kalau Jepun, dia bagi kepercayaan dekat kita. Even Produa punya design pun dia ambil. Even kita punya Wira dulu pun dia ambil. Betul tak? Dia guna pakai. Macam bumper apa semua tu dia ambil. Dia bagi kepercayaan dekat kita. Sebab Jepun ni dia bukan setakat dia nak kamu kerja, tapi dia develop kamu sendiri. Dia Kaizen je. Dia Siapa develop. pandai reka, dia naik nama. Betul, dia develop kita. Bukan setakat kita tau. Even supplier dia pun dia develop sekali. Betul tak? Betul. Itu Jepun. Bukanlah saya nak kata Jepun ni bagus. Saya sendiri pun kena campak drawing depan operator masa saya kerja kan. Memang saya menyampah dengan Jepun. Tapi yalah, benda-benda macam tu kita kena adapt lah. Okay? Alright. So kalau tak ada soalan. Cik. Yap. Untuk animation design studio 1 tu. Yap. Boleh consider balik tak? Sebab okey lah macam yang Pratika kata benda tu ada dalam rubrik lah kan. Jadi kami sekarang ni pun tengah MCO. Jadi kedai-kedai komputer tutup. Kami tak nak ambil risiko komputer breakdown. Macam software rosak atau apa. Jadi masa untuk kami repair komputer tu makan masa lah. Sebab banyak lagi report-report lain. Okey. Kami itulah. Cara saya
Sekejap saya off dulu. Saya off dulu recording.